Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، wa'budu Allah wa la tusyriku bihi syai'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Saudara-saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, pada hari yang penuh dengan kemuliaan serta keberkatan ini, saya berpesan kepada diri saya dan kepada seluruh saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agar marilah bersama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan kita meninggalkan segala bentuk tegahan dan larangan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita akan senantiasa berada di dalam golongan yang mendapatkan keampunan serta kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dengan kerasulan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, baginda telah diberikan dengan satu daripada bentuk yang tidak ada daripada manusia biasa, iaitulah yang kita sebutkan wahyu yang diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam nak membetulkan akidah, dalam nak membetulkan daripada juzuk pegangan seluruh hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah apabila kita melihat kepada kedudukan Nabi, ada orang bertanya kenapa Nabi disebutkan sebagai Nabi. Kerana Nabi itu datang daripada naba yang bermakna khabar ataupun cerita. Daripada Nabi itulah kita mengetahui perkara yang telah berlaku. Daripada Nabi itulah juga kita tahu perkara yang akan berlaku. Daripada Nabi itu jugalah kita mengetahui perkara yang sedang berlaku. Kesemuanya ini adalah wahyu yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itulah benarlah kata Allah Azza wa Jalla, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kesemua yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada sudut syariatnya, maka bukanlah datang daripada diri baginda Nabi sendiri, bukan mengikut daripada hawa nafsu baginda sendiri, tetapi setiap daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan juga daripada sudut kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kesemuanya adalah daripada wahyu yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, yang membezakan kedudukan Nabi dengan kita. Sebab itulah apabila kita melihat di dalam Al-Quran kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau wahai Muhammad, kata Allah,
melainkan Allah mengutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memberikan rahmat ke seluruh alam, bukan sekadar alam manusia, tetapi seluruh alam yang berada di dalam genggaman Allah Azza wa Jalla. Seluruh alam yang kita tidak ketahui kewujudannya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Al-Quran daripada sudut penurunannya jelas menunjukkan bahawasanya kata Allah, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayat ini ghalibnya kita akan dengar pada setiap tibanya Ramadan al-Mubarak. Seharusnya ayat ini kita menjadikan sebagai satu pengajaran ibrah yang paling besar. Yang pertama, bahawasanya kata Allah, Al-Quran kami turunkan di dalam bulan Ramadan al-Mubarak, yang mana kata Allah, Al-Quran itu berperanan sebagai hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Allah tak pernah kata Quran untuk orang Islam. Berapa ramai pada hari ini yang menjadikan Al-Quran sebagai kitab rujukan mutlak untuk orang Islam dan tidak pernah disebar luaskan kepada orang-orang lain. Penerangan tentang Al-Quran tak pernah disampaikan. Maka ini jelas bertentangan dengan Al-Quran itu diturunkan. Macam mana orang agama lain mereka nak melihat kepada kerahmatan yang disertakan dengan kewujudan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekiranya kita tidak mendedahkan kepada mereka? Bagaimana pada hari ini ada orang yang dia rasakan Islam cuma untuk Melayu untuk Islam. Hakikatnya Islam bukan untuk sesiapa melainkan untuk seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak khusus kepada alam Melayu sahaja, dia tidak khusus untuk alam mamak sahaja, dia tidak khusus untuk alam Cina sahaja ataupun seumpamanya. Tetapi Islam adalah untuk seluruh umat manusia yang tinggal di atas muka bumi Allah ini, yang mana dikeluarkan dia lalu diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari, dia menyebutkan bahawasanya dua nikmat yang manusia ini seringkali leka, lalai dan alpa, iaitulah nikmatul ijad, nikmat diadakan, nikmat dikeluarkan, nikmat kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya wa ni'matul imdad, nikmat yang berpanjangan daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kalau kata kita melihat pada hari ini dengan diberikan rahmat besertakan pada diri kita pada hari ini daripada Allah Azza wa Jal, maka menunjukkan kepada kita betapa rahmatnya Allah Azza wa Jal dengan memberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan manusia daripada zulmah, daripada juzuk-juzuk kegelapan yang menyesatkan kepada cahaya keimanan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi tugasnya sebagai basyiran wa nadhiran. Nabi sebagai orang yang memberikan perkhabaran yang baik, wa nadhiran, dan Nabi juga memberikan peringatan demi peringatan agar manusia tidak sesat, agar manusia tidak leka, agar manusia tidak lupa dan tidak alpa untuk apa dijadikan dia hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mimbar ini memperingatkan kepada kita saban minggu yang memang nilai manusia itu seringkali leka, seringkali alpa. Maka menjadi wajib bagi kepada seluruh khatib yang bertugas memperingatkan kepada diri dia dan kepada seluruh jamaah yang hadir
agar kesemuanya meningkatkan ketakwaan kepada Allah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah antara nikmat yang terbesar apabila kita dihidupkan oleh Allah, iaitulah nikmatul Islam. Nikmat yang sangat besar daripada Allah adalah nikmat Islam. Hari ini ramai umat manusia yang minta supaya ya Allah matikan kami di dalam Islam. Tapi berapa ramai pada hari ini umat Islam yang hidup dia, cara hidup dia beramal dengan cara hidup Islam, yang beramal dengan teras agama, iaitulah teras agama Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh lari daripada dua teras utama ini, iaitulah Al-Quran dan juga hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita addu bin nawajiz. Kita kena berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, ibarat seperti mana kita menggigit dengan gigi geraham kita tadi. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, maka natijah daripada kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah kita kena melihat bagaimana Allah Azza wa Jal telah menurunkan Al-Quran yang Allah Ta'ala kata wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Allah Ta'ala berfirman, sesiapa yang telah berpaling a'rada an dhikri, yang berpaling daripada peringatan-peringatan Allah, yakni daripada Al-Quranul Karim, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka Allah Ta'ala sudah pasti akan sempitkan kehidupan dia. Allah Ta'ala akan susahkan kehidupan dia. Sedangkan orang yang mana mereka itu bertakwa kepada Allah, kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah Ta'ala akan memberikan rezeki daripada jalan yang mereka tak pernah sangka-sangka. Dan sesiapa yang menolak Al-Quran, yang tidak beriman dengan Al-Quran, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma, yang dia akan dibangkitkan di hari akhirat kelak dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak melihat apa-apa melainkan pada hari itu dia cuma mau pertolongan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kita hidup pada hari ini, kita wajib mengikut segala syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengira usia, tanpa mengira sibuk dan juga daripada juzuk lapang kita. Maka setiap masa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita melakukan ketaatan, maka wajib bagi kita melakukan ketaatan tadi. Walau ada 1001 alasan, ingatlah, adakah mampu alasan tersebut kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sebab itulah kita kena ingat kepada pesanan seorang yang cukup hebat di dalam pemerintahan Islam, iaitulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika mana waktu dia datang untuk mengambil kunci daripada pembesar Rom, ketika mana kalahnya mereka, waktu penyerahan kunci Baitul Maqdis itu, pada saat itu Masjidil Aqsa telah jatuh ke tangan orang Islam, yang mana pimpinan, yang mana yang pergi dalam perang tersebut diketuai oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Pada masa itulah para sahabat merasakan amat-amat malu apabila seorang khalifah yang dunia telah berada di dalam genggaman tangannya, tetapi pada dirinya tidak ada satu pun pakaian kebesaran. Tidak ada satu pun pada hari itu dia datang dalam keadaan membawa 1001 kebesaran, melainkan dia cuma membawa satu kalam keramat yang sampai ke hari ini para pejuang agama wajib berpegang dengan perkara tersebut. Kata Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzalallahu bil Islam, famahma nabtaghil 'izzata bighairi ma a'azzalallah adhallanallah. Kalam itu menggegarkan dunia sampai ke hari ini. Tetapi bagi orang yang ada nilai iman dan takwa sahaja yang akan merasakan gegarannya.
Orang yang tidak ada nilai Islam pada dirinya, bagaimana mungkin pada juzuk dirinya tadi akan ada nilai iman dan taqwa, sedangkan Islam juga tidak berada pada dirinya. Maka sebab itu apabila kita lihat waktu para sahabat semuanya komplain kepada Sayyidina Umar, kenapa wahai Amirul Mukminin kamu pakai pakaian compang-camping macam ni? Kamu seharusnya pakai pakaian yang elok, yang kemas, yang cantik, bagi menunjukkan kemuliaan Islam kepada pemimpin barat. Tetapi jawab Amirul Mukminin Sayyidina Umar, nahnu qaumun a'azzallahu bil Islam. Kita telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan Islam. Kita ada syariat, kita ada disiplin dalam agama, kita ada Al-Quran. Yang pada hari ini mukjizat itu tidak ada pada sesiapa. Yang mukjizat yang berkekalan sampai ke hari ini adalah mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Al-Quran yang sampai ke hari ini dijadikan bahan rujukan untuk kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia tidak mulia dengan pangkat, dengan kedudukan, dengan harta dan dengan daripada juzuk keturunan. Tetapi Islam memuliakan manusia dengan darjah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Sayyidina Umar apabila dia berkata macam tu, semua para sahabat dalam keadaan terkedu tidak mengeluarkan apa-apa kalam. Kata dia, siapa-siapa yang cuba mencari kemuliaan selain kemuliaan Islam, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di Mekah. Apa yang Nabi buat kalau bukan tarsihul aqaid? Nabi pasak benih akidah. Nabi letakkan kepada jiwa seluruh hamba Allah agar meletakkan Allah dan Rasul dalam kehidupan mereka di peringkat yang paling tinggi. Tetapi biasalah, manusia ni akan ada yang mendengar, akan ada yang dia buat bodoh, akan ada yang cuba untuk merubahkan diri. Saya tahu khutbah disampaikan hampir saban minggu, ada orang yang dia mendengar dan dia cuba berubah. Ada orang yang dia mendengar, dia buat pekak, dia buat bodoh. Ada orang kira terus tak tahu apa. Yang ni cukup punya tak guna. Khutbah diadakan bukan bertujuan untuk khatib syok sendiri. Sebaliknya khutbah adalah untuk khatib memperingatkan diri dia dan kepada sidang Jumaat sekalian agar semua kembali kepada Allah dan Rasul, melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah bertepatan dengan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah pada hari ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dia membetulkan kita yang paling utama adalah dalam bab keyakinan. Kita mengulangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya senyalah ya Allah Engkau tempat kami mengabdikan diri, dan hanya senyalah ya Allah Engkau tempat kami pohon pertolongan. Nabi mengajar kita arti bagaimana untuk kita pohon kepada Allah, bukan pohon kepada selain daripada Allah. Kita tengok pada hari ini alam Melayu dengan jin tak pernah selesai. Sakit perut jin, demam saka, semuanya melibatkan dengan jin. Sehingga kan ada IPTA yang boleh terbitkan di Malaysia ini satu kit histeria kononnya around 8,000 something untuk dapatkan harga tersebut, barang tersebut. Negara yang paling banyak jin adalah Malaysia, dan orang yang paling gemak kepada jin dan suka kepada jin dan kenal jin orang Melayu. Tidak ada orang lain.
Dalam Quran Allah Ta'ala tak pernah sebut tentang toyol, hantu raya, polong, saka ni semua tak ada. Tapi datang dekat orang Melayu, semua diadakan. Sebab apa-apa sikit dia bukan nak minta kepada Allah, tapi yang dia pohon adalah kepada jin. Kononnya tetap tak makan. Ini semua adalah perkara khurafat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, kata Nabi, man ata arrafan fasa'alahu 'ani syai' lam tuqbal lahu salata 40 yawman. Iaitulah sesiapa yang mendatangi arraf, orang yang mengkhabarkan benda yang telah berlaku, fasa'alahu 'ani syai', dan kamu bertanya sesuatu kepada mereka, lam tuqbal lahu salata 40 yawman. 40 hari ibadat kamu, salat kamu tak akan pernah diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab itu kita pada hari ini diajar oleh Nabi membetulkan akidah kita, agar pohon cuma kepada Allah, agar minta cuma kepada Allah. Sebab itulah pada hari ini yang paling banyak jual air jampi orang Melayu. Demam jampi, sakit kepala jampi. Sehingga kan agama dimonopoli oleh orang-orang tertentu bagi mendapatkan kekayaan duniawi dengan jalan yang sangat cepat dan pantas. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang seharusnya dan selayaknya dipuji bukan ustaz, bukan ustazah, bukan para ulama, bukan manusia yang berjaya, tetapi yang selayaknya dipuji adalah Allah. Sebab itulah kita baca di dalam suratul Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maknanya rahmat itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah sebagai khulasah kepada khutbah pada hari ini, yang kita kena faham bahawasanya Nabi tidaklah diutuskan sebagai boneka yang kita boleh pilih sama ada kita nak ikut ataupun tidak ajarannya, sama ada kita nak guna ataupun tidak syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi datang membetulkan 1001 kesilapan yang telah kita lakukan selama ini. Sebab itulah sesuatu yang kita nak lakukan pastikan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Pada malam nisfu Sya'ban yang akan datang, maka lakukanlah amal-amal ma'ruf, membaca Al-Quran. Tuan-tuan nak berzikir dan seumpamanya berzikirlah. Nak baca Al-Quran pun bacalah. Nak salat sunat, salatlah sunat yang memang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pandai-pandai mereka salat yang tak pernah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita salah ke? Ada setengah orang dia suka kata salah ke salat, sedangkan perkara tersebut perkara yang baik. Dia dalam kaedah ibadah, asal sesuatu ibadah adalah haram sehingga ada dalil yang mengubah kedudukan perkara tersebut. Maka sebab itulah pada malam nisfu Sya'ban ataupun pada malam ini dan seterusnya nak menghampiri kepada juzuk Ramadan, perbanyakkanlah amal kita, perbanyakkanlah diri kita dengan berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita satu sinar, iaitulah sinar keredaan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadha syai'un ajib a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.
Alhamdulillahi syakirin. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya peringatkan kepada diri saya dan kepada seluruh saudaraku kaum muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, agar kita tidak lupa untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah hari demi hari, masa demi masa, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Jangan kita pernah berasa cukup dengan amal apa yang kita punya, kerana amal kita sahaja tidak akan pernah melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan redha Allah. Tetapi dengan rahmat Allah sematalah kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun begitu, untuk kita mendapatkan rahmat juga wajib bagi kita melakukan amal yang saleh, agar kita tidak tersasar dalam kita melakukan perkara maksiat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini juga kita tidak lupa untuk mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa ayyidillahumma bit taufiqi wal hidayah Maulana Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Al-Mu'tasimu billahi Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah Ibn Al-Marhum Tuanku Sultan Badli Shah, wa kadzalika Maulana Tuan yang terutama Tuan Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas, Tuan yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma ja'al wilayatana fi man khafaka wattaqaka ya rabbal alamin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wal kufra wal kafirin wan nifaqa wal munafiqin wal zulma wal zalimin wansurna ala haula'i alladhina yu'adunana wa yasuddunana an sabilillah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hadhimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma alayka bil yahudi wan nasara wa ma wallahum. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus salah.